بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Yang berbahagia Ashabul Fadilah, para asatizah, para ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ni kita dapat duduk di dalam majlis ilmu dalam taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada pagi ni kita dapat duduk di tempat pengajian. Alhamdulillah, di kampung kita ni adanya satu pusat pengajian yang ditubuhkan untuk menghidupkan majlis-majlis ilmu di sini. Jadi kita kena ambil peluang bila ada tempat-tempat pengajian yang macam ni, tempat-tempat yang baik macam ni. Bila tempat yang baik macam ni, ramai orang yang baik yang main, yang duduk di tempat ni. Lah ni kita tengok banyak tempat-tempat yang maksiat, tempat-tempat pusat-pusat hiburan yang melampau-lampau. Ramai orang pergi situ, dia orang tak mai ke majlis ilmu yang seumpama ini. Bila mana di akhir zaman ni ramai orang yang jahil, orang tak ada ilmu. Kita duk tengok apa yang Nabi SAW kata, kita tak mau jadi orang-orang yang macam ni. Dalam satu hadis Nabi SAW, an Anas radhiyallahu anhu qala la uhaddithannakum hadithan la yuhaddithukum ahadun ba'di sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul min ashraqis sa'ati an yaqilla al-'ilmu wa yadhhara al-jahlu wa yadhhara az-zina wa takthura an-nisa'u wa yaqilla ar-rijalu hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid akhrajahu syaikhan. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Di akhir zaman ni Nabi cerita antara tanda-tanda kiamat ialah ilmu sikit, kejahilan banyak. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, Nabi Anas radhiyallahu anhu kata, akan aku ceritakan kepada kamu sebuah hadis yang tidak ada orang lain yang akan menceritakannya setelah aku ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asyraqis saati, di antara tanda-tanda kiamat ialah ayyaqillal ilmu, sedikitnya ilmu, wa yadhharal jahlu, banyaknya kejahilan. Perkasakan tempat ni, kita kena sama-sama dokong, sama-sama sokong, sama-sama bagi bantuan untuk memajukan lagi, untuk membangunkan lagi tempat ini supaya dia dapat memberikan kebaikan kepada masyarakat setempat kita, untuk membina masyarakat yang kuat berpegang kepada agama, untuk membina masyarakat yang berpegang kepada sunnah Nabi SAW. Adanya orang-orang alim, adanya orang-orang soleh. Kita kena dekat dengan orang-orang soleh, orang-orang yang baik, supaya dapat memandu kita kepada jalan yang baik. Kalau kita berkawan dengan orang baik, kita pun jadi orang yang baik. Baik itu orang-orang baik di akhir zaman ni tak ramai, orang-orang alim di akhir zaman ni tak ramai. Bila kita ada peluang yang macam ni, kita kena rebut. Dan bila orang-orang yang alim ni, dia ada keistimewaan tertentu. Ada kedudukan yang tertentu yang Nabi ajak dekat kita.
supaya kita hormat orang-orang yang macam ni. Orang-orang tua, orang-orang alim, orang soleh, orang yang hafal Quran. Kemudian pemimpin-pemimpin yang adil. Orang ni ataupun golongan-golongan ini ada di sana kedudukan-kedudukan yang tertentu di sisi agama. Sebab itu ada satu bab kita nak mengaji ni, kita kena tengok kedudukan kita ni, ada adab dia. Kalau kita buka dalam Riyadhus Salihin, kita suka baca kitab Riyadhus Salihin, himpunan hadis-hadis Nabi yang amat dekat dengan kita berkenaan dengan fadilat-fadilat, adab-adab. Riyadhus Salihin, nak tengok bagaimana orang-orang salih beriadah, aktiviti orang salih. Kena selalu, kalau boleh dalam setiap rumah kita ni ada satu kitab, nama dia kitab Riyadhus Salihin. Kita duduk riadah, kita biasa dengar perkataan riadah. Buat apa riadah? Riadah ni orang kata apa? Orang kata main bola ke, berjoging ke. Tu orang panggil riadah. Riadah jogging ke, main bola ke, naik gerek ke petang-petang. Yang tu dipanggil riadah badaniyah. Riadah badaniyah. Riadah fizikal. Nak bagi sihat tubuh badan. Ada satu lagi riadah ruhaniyah. Riadah spiritual. Riadah ruhaniyah. Yang macam kita majlis ilmu ni riadah lah. Riadah bagi orang-orang yang soleh, orang yang baik. Ni antara aktiviti riadah mereka. Mereka mai ke majlis ilmu seumpamanya. Riadah ruhaniyah, riadah orang-orang soleh, para salafus soleh, riadah. Sebab tu Imam Nawawi dihimpun hadis di dalam kitab yang dinamakan Riyadhus Salihin. Dia himpun hadis nak tengok bagaimana riadah orang-orang soleh, tengok dalam kitab Riyadhus Salihin. Di sana ada satu bab yang kita cukup suka bila baca, dengan hadis-hadis yang panjang. Bab tu nama Babu Tauqiril Ulama'i wal Kibari wa Ahlil Fadl wa Taqdimihim ala ghairihim wa Raf'in Majalisihim wa Izharin Martabatihim. Ni bab ni kita nak tengok kedudukan orang-orang tertentu dalam kalangan kita ni. Setiap orang tak sama di antara kita ni. Ada golongan-golongan yang tertentu yang diberikan keistimewaan yang tertentu. Sebab itu dalam bab ni Al-Imam An-Nawawi rahimahullah himpun banyak hadis. Kita baca, tak mahu nak baca hadis tu, saya baca kepala bab saja. Tauqiril ulama'i, menghormati ataupun memuliakan para ulama. Bila kita jumpa orang soleh, orang baik, apa yang kita nak kena buat, kita kena hormat mereka, kena memuliakan mereka. Siapa lagi? Wal kibari, orang yang lebih tua daripada kita ni. Ada orang tua lebih daripada kita, kita kena hormat mereka. Orang muda hormat orang tua, orang tua sayang kepada orang muda. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Nabi kata bukan dari kalangan kami orang yang tak menyayangi orang muda dan tak hormat kepada orang tua. Bukan dari kalangan sunnah kami, bukan dari kalangan kami. Wa ahlil fadl, dan orang yang ada kelebihan-kelebihan tertentu. Ahlil fadl, orang yang ada keutamaan tertentu. Siapa dia ahlil fadl? Seperti pemimpin-pemimpin yang adil. Kena hormat mereka, kena taat kepada mereka. Seperti orang-orang yang saleh, kena kawan dengan mereka. Seperti hafiz Al-Quran dan hafiz hadis, orang-orang yang diberikan keutamaan. Bila baca hadis-hadis berkenaan dengan ni, Nabi bagi banyak hadis di dalam bab ini. Bagaimana kita nak menghormati, nak memuliakan, nak melebihkan orang macam ni, ulama, orang saleh, bila jumpa mereka. Inilah antara dia.
yang kita mai tempat-tempat yang macam ni. Wa taqdimihim ala ghairihim, kita kena lebihkan depa lebih daripada orang lain. Lebihkan depa daripada orang lain. Orang tua-tua, orang alim, orang soleh kena lebih daripada orang lain. Makan ke, contoh makan ke, bagi depa makan dulu contohnya. Tuan antara yang diajar dalam agama kita. Wa raf'in majalisihim, kena angkat majlis depa, kena duduk dengan orang-orang soleh ni, orang baik, orang yang alim, yang berilmu. Wa izhari martabatihim, kena menzahirkan martabat mereka. Tak boleh kita merendah-rendahkan depa. Bila mana mereka duduk dalam kalangan kita. Sebab di akhir zaman ni orang-orang yang macam ni tak ramai dah. Macam kita sebut dalam satu hadis dari Nabi, di akhir zaman ni semua tanda-tanda yang dikatakan asyratus saati as-sughra, tanda-tanda kiamat yang kecil tu, semuanya ada dah, berlaku dah. Nabi sebut banyak dalam hadis-hadis. Tinggal lagi kita nak berhadapan dengan tanda-tanda kiamat al-kubra, yang besar. Yang kecil-kecil ni semua berlaku dah, yang macam kita sebut tadi. Yang Nabi sebut kat kita, pesan dekat di kita, orang berilmu tak ramai, ayyaqillal ilmu sikit ilmu. Orang jahil ramai. Orang jahil sampai tak tahu apa tujuan hidup dia. Tujuan hidup dia atas muka bumi ni. Kita bila Allah Ta'ala ciptakan kita, jadikan kita di atas muka bumi ni, kita ada tujuan hidup. Bukan kita sonok-sonok nak makan menterkedah duduk di bumi ni. Nak cari makan, nak makan tidur, tak tahu nak buat apa. Orang beriman, hamba Allah Ta'ala, setiap manusia Allah Ta'ala ciptakan di atas muka bumi ni ada tujuan hidup. Kita kena muhasabah semula, apakah tujuan hidup kita di atas muka bumi ni. Yang kita duduk semayang pagi tadi ni, mayang subuh, celek-celek mata, mayang subuh 5 kali, tak berhenti baca Quran, zikir, zakat, puasa, haji dan ibadat-ibadat yang lain. Kenapa kita buat tu? Kerana itulah tujuan hidup kita di atas muka bumi ni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak kami ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan untuk liya'budun, mereka beribadah. Mereka yakni jin dan manusia beribadah. Maka dengan sebab itu kita tiap-tiap hari kita semayang, sujud, kita puasa, zakat, baca Quran tu sebagai untuk melaksanakan tujuan hidup kita di atas muka bumi ni. Bila mana orang yang jahil, dia tak tahu tujuan hidup dia di atas muka bumi ni, maka dia hidup tak ada arah. Duduk di atas muka bumi ni tak tahu nak buat apa. Makan, minum saja, kerja, tak lebih macam binatang saja. Mereka pun macam tu juga. Binatang pun buat macam tu juga. Makan, minum saja, kerja. Tapi manusia, jin, dia ada tujuan hidup dia. Sebab itu kita kena belajar, kita mengaji. Macam kita duduk di sini. Sebab kita sedar bahawasanya Allah Ta'ala jadikan manusia itu manusia yang jahil. Sifatnya jahil dan zalim. Bila kita sedar bahawasanya kita ni zalim, ada banyak dosa, hati kita kotor, tak bersih. Yang kita nak belajar kitab penawar bagi hati tu. Kita nak bersih hati kita daripada dosa, daripada kekotoran. Yang kata penawar bagi hati tu. Syifa'ul qulub. Kerana setiap hati manusia ni dia ada marad. Fi qulubihim marad. Dalam hati mereka, hati manusia ada penyakit. Maka penyakit itulah yang kita nak ubat dia. Ubat penyakit yang kita katakan tadi, riyadah ruhaniyah. Riyadah ruhaniyah, riyadah spiritual. Riyadah spiritual ni lah nak membersihkan hati kita, nak menyempurnakan tugas dan juga tujuan hidup kita di atas muka bumi ini. Nak beribadat dalam keadaan sempurna, nak beribadat dalam keadaan hati yang sejahtera, hati yang bersih. Maka nak mencapai ke arah itu,
antara caranya ialah kita kena duduk di dalam majlis-majlis yang macam ini. Duduk bersama dengan orang-orang yang baik. Nak cari mana lagi orang soleh, orang baik, orang yang alim, sudah tentulah di tempat-tempat yang seumpama ini. Di masjid, di madrasah. Sebelum ni surau. Dan ni dah naik sampai ke satu tahap. Jadi sekolah, jadi madrasah. Maka sekolah, tempat yang seumpama ni kena didokong. Kita sama-sama kena dokong. Kena sama-sama sokong. Kena duduk di sini. Untuk membina jati diri kita sebagai seorang Muslim. Untuk menjadi seorang hamba Allah Ta'ala yang sempurna. Kehidupan dia di dunia dan di akhirat. Jadi yang tadi, apa yang disebut oleh Nabi SAW di akhir zaman yang kita baca di awal-awal hadis tadi, ilmunya sedikit, kejahilan yang banyak orang akhir zaman ni. Sehingga kan Nabi SAW kata dalam hadis yang lain, bila mana kita sedikitnya ilmu, orang ramai dia akan ambil siapa? Dia akan ambil orang jahil sebagai ikutan dia. Semua pakat nak jadi pandai, semua nak tunjuk pandai semua. Bila semua dah jahil, Allah Ta'ala angkat ilmu daripada dada para ulama. Dengan Allah Ta'ala mematikan para ulama, Allah Ta'ala mematikan orang-orang alim. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Nabi kata dalam hadis sahih riwayat Muslim, bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut, yakni menghilangkan akan ilmu itu sekaligus dari dada umat Islam, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ilmu itu dengan mematikan para ulama. Di akhir zaman ni orang alim, ulama tak ramai dah, sikit dah. Lepas tu bila ulama sikit, kita kena damping mereka, kita kena bermajlis dengan mereka, kita kena menzahirkan martabat-martabat mereka dan mengangkat majlis-majlis mereka. Lepas tu antara cara lagi yang diajak oleh Nabi SAW, cara kita nak memuliakan para ulama ni, cara kita nak memuliakan orang-orang alim, orang-orang yang berilmu, orang-orang tua, dan juga pemimpin-pemimpin yang adil, orang-orang soleh, iaitulah ziarah. Ziarah mereka. Ini antara ni tempat ni kita mai. Orang alim ada di sini, kita tahu ada orang alim, orang soleh di sini, kita mai ziarah mereka. Kalau tak ziarah di rumah pun ada tempat mereka. Orang alim dia buka tempat mengaji contohnya. Orang soleh ada tempat mengaji, kita kena pergi ziarah tempat mereka. Ziarati ahlil khair, ziarah orang-orang yang baik. Orang baik tadi ni ulama, orang-orang tua, orang tua-tua yang baik-baik ni. Ahlil fadl, pemimpin-pemimpin yang adil, orang yang hafal Quran, orang yang soleh. Nah, kita kena kenal depan ni siapa dia. Kemudian yang diajak kepada kita ziarati ahlil khair wa mujalasatihim, kena bermajlis dengan depa, adab-adab depa, adab-adab dia. Wa suhbatihim, kena kenal, kena kawan dengan depa. Wa mahabbatihim, kena menyayangi mereka. Wa talaba ziyaratihim wa du'a'i minhum, minta pula depa ziarah tempat kita pula. Tu kita tengok orang kita ni suka apa, ajak orang baik, bawa budak-budak tahfiz sebab pi tolong doa kat rumah depa, pi ziarah apa. Ajak orang-orang soleh pi tolong tahnik anak-anak tu. Memang itu tuntutan agama pun. Memang tuntutan agama. Dia ada fadilat-fadilat dia. Kita tengok bagaimana Uwais Al-Qarni, dia seorang tabi'in. Sayyidina Umar radhiyallahu an lebih hebat daripada dia, seorang sahabat pun minta agar didoakan keampunan untuk dia. Ini hadis-hadis antara hadis-hadis yang disebut dalam ni. Yang kelebihan-kelebihan orang alim, orang soleh, orang hafal Quran ni, apabila habisnya peperangan, Nabi himpunnya mayat-mayat ni, Nabi kata siapa yang hafal Quran banyak, Nabi suruh kebumikan orang yang hafal Quran dulu.
Ni antara kelebihan-kelebihan mereka. Tu yang kata wa taqdimihim ala ghairihim tu. Kena lebihkan mereka lebih daripada orang lain. Wa talaba ziyaratihim, kena ataupun dianjurkan untuk jemput mereka ziarah ke tempat kita. Ziarah ke kita. Kita ziarah mereka, mereka ziarah kita balik. Tu benda tu. Wa du'a minhum, kemudian kena disunatkan kita ni bila jumpa orang soleh, orang baik, kita disunatkan juga wa du'a minhum, minta doa daripada mereka. Minta orang-orang baik tolong doa lah untuk kami ni, bagi sihat anak-anak ni, doa untuk anak-anak. Wa ziyaratil mawadi'il fadilah, dan menziarahi tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang ada kelebihan-kelebihan tertentu. Ni yang antara adab-adab kita bila kita bertemu dengan orang-orang yang alim, orang soleh, orang yang tua lebih daripada kita, orang yang hafal Quran. Ni kemuliaan-kemuliaan mereka. Kemuliaan-kemuliaan mereka yang ada di sini. Jadi di mana tempat mereka duduk, kebiasaannya tempat-tempat yang macam ni lah yang boleh kita jumpa mereka. Mereka tak pilih tempat-tempat yang tak baik tu. Kali-kala nak cari orang yang baik, nak berkawan dengan mereka, kita mai tempat-tempat yang macam ni. Dan kita pun boleh jadi tumpang baik sama. Kita pun boleh dapat manfaat, faedah daripada mereka sama. Jadi Nabi sebut banyak berkenaan dengan perkara-perkara akhir zaman yang kita nak kena ambil perhatian, seperti berkenaan dengan ilmu lah, khususnya ilmu lah. Kita nak tekankan berkenaan ilmu yang Nabi sebut tadi, yang saya baca hadis sekerat tadi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tak angkat ilmu itu dengan menghilangkannya begitu saja, tetapi Allah Ta'ala mengangkat ilmu itu dengan mematikan para ulama. Mati dah, habis para ulama, tak ada. Hatta idza lam yatruk aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, sehinggalah habis dah, tak ada orang-orang alim, maka manusia dia akan mengangkat orang-orang yang jahil sebagai pemimpin mereka. Sama ada pemimpin mereka untuk urusan keduniaan, ataupun pemimpin mereka dalam urusan agama. Bila tak ada orang alim, orang jahil lah yang akan mengambil tempat untuk menguruskan urusan manusia dari sudut keduniaan, dan juga menguruskan manusia dari sudut agama. Maka apabila pemimpin jahil itu ditanya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan, maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Ni orang jahil di akhir zaman ni. Dan sifat manusia pun jahil. Tu yang kita nak buang sifat. Allah Ta'ala kata, inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kita ni sebagai manusia yang dipikulkan amanah at-taklifus syariah. Taklif syariah ni maknanya tuntutan beragama. Tuntutan beragama ni diberikan tanggungjawab kepada yang nama manusia. Sebab dulu Allah Ta'ala dah tawarkan kepada langit-langit, kepada bumi, kepada bukit bukau, gunung ganang, inna aradnal amanata, sesungguhnya kami telah tawarkan al-amanata. Makna amanah di sini ulama tafsir kata at-taklifus syariah. At-taklifus syariah, tanggungjawab beragama. Tapi manusia inna aradna 'ala as-samawati wal ardi wal jibal, kepada langit-langit, kepada bumi, kepada bukit bukau, semua tak mau. Fa'abaina an yahmilnaha, semua tak mau, semua enggan, semua tolak. Wa ashfaqna minha, pasal rasa berat nak tanggung dia. Wa hamalahal insan, tapi yang nak tanggung ni manusia. Manusia yang nak menanggung. Tapi Allah Ta'ala sifatkan kepada manusia dua benda yang sifat yang tercela, sifat yang mazmumah. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu jahil. Kana zaluman jahula, innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu zaluman, zalim dan jahil, dan juga jahil tak erti. Zalim ni maknanya buat dosa banyak, buat dosa macam-macam, tu makna zalim.
Dan kezaliman yang paling besar ialah syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya yang paling besar, dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar ialah syirik. Itu makna zalim. Zalim itu maknanya dosa. Dosa, zalim. Kemudian jahil, tak arti apa, tak cerdik. Maka dua benda ni kita nak elak, kita tak mau ada dalam diri kita. Kita tak suka orang panggil kita jahat, zalim. Kita tak suka orang panggil kita jahil, bodoh. Jahil ni, jahil apa? Jahil agama. Bila jahil, orang panggil jahil kita, bila kita tak arti agama. Ada orang bila kita pergi pomen kereta, orang kata, tolong tengok kereta, saya tak arti, kita hang tu dia lah jahil. Jahil. Orang suruh belajar, pomen kata tak mau belajar. Orang tak kata lagu tu. Orang tak kata jahil, bab-bab kereta. Tak arti bab-bab dunia ni orang tak kata jahil. Orang kata tak arti ya. Jahil ni bab agama. Kalau tak arti bab agama, orang kata jahil. Tak arti baca Quran, jahil. Tengok macam cerdik dah, tapi jahil. Tak arti semayang, tak arti baca Quran. Tengok macam pakai pakaian smart, kemah, nampak. Kerja apa? Pegawai bank, contoh. Pegawai bank. Nampak macam cerdik, tapi tak arti baca Quran. Orang kata apa? Pegawai bank yang jahil. Orang kata. Nampak macam cerdik dah. Ataupun mai masjid. Kita mai masjid pakai tuk lebay, pakai jubah elok dah. Tapi tak arti apa satu. Tak arti apa mai masjid saja. Orang kata apa? Tuk lebay yang jahil. Tuk lebay jahil orang kata. Dan mai tak arti apa satu. Maka jahil, zalim, satu ungkapan ataupun gelaran yang sangat-sangat hina. Sebab tu kita tak mau orang panggil kita jahil. Kita tak mau orang panggil kita zalim. Maka kita nak bersihkan zalim, jahil. Nak ganti kepada adil. Nak ganti kepada alim. Zalim lawan dia adil. Jahil lawan dia alim. Kita nak ganti dengan kita mengaji. Cara dia, jalan dia. At-tariq al-wusul ilallah. Jalan untuk sampai kepada Allah ialah dengan ilmu. Nak kenal Allah Ta'ala pun mesti dengan ilmu. Nak kenal cara-cara ibadat kepada Allah Ta'ala mesti dengan ilmu. Bukan dengan ikut-ikutan semata-mata. Sebab itu kita mengaji, nak membersihkan diri kita. Dan semayang ni bukan semayang semata-mata semayang ikut-ikutan. Allah Ta'ala perintahkan kita semayang. Contohnya dalam semayang ni, bukan sekadar kita semayang mengetahui hukum hakam fiqahnya. Itu yang kita mengaji ni. Kita tahu hukum hakam fiqah semayang. Batal mana rukun, mana syarat, mana sah. Kita mengaji yang tu. Bukan setakat ayat tu yang kita nak tahu. Tapi hati tak bersih. Hati kita tak bersih. Hati kita ni ada banyak penyakit. Fi qulubihim marad. Fazadahumullahu marada. Dalam hati manusia, apatah lagi ayat ini dikhususkan, ditujukan kepada orang munafik, orang kafir. Bila kita baca dalam suratul Baqarah, ketika mana Allah Ta'ala menceritakan sifat-sifat orang munafik. Allah Ta'ala kata, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah menambah penyakitnya itu dan mereka mendapat azab yang pedih kerana mereka berdusta. Fi qulubihim marad. Bahkan hati manusia tu, bila dia kerah, sampai tahap kerah dia, kerah lebih daripada batu. Tu hati yang kata hati manusia. Batu kuliah yang kita nak bawa ni, kuliah nak membersihkan hati. Penawar bagi hati. Ni kitab penawar bagi hati. Ni saya nak sebut mukadimah sikit-sikit lah. Sebab kitab tak ada lagi. Kitab kita, sebab kita nak tengok jumlah orang dulu, berapa orang. Kitab ni harga RM5 saja. Penawar bagi hati yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir ibn Abdul Muttalib Al-Andunisi rahimahullahu ta'ala. Penawar bagi hati, kitab Melayu, Jawi kita. Nak berubat hati kita yang banyak penyakit ni. Penyakit jahil tadi, penyakit zalim tadi ni, semuanya penyakit-penyakit yang menyebabkan hati kita gelap. Penyakit yang menyebabkan ada tumpuk-tumpuk hitam di dalam hati.
Sampai satu tahap hati kita jadi kerah macam batu. Allah Ta'ala kata, thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian setelah itu hati kamu menjadi keras sehingga hati kamu seperti batu, bahkan lebih keras. Aw ashaddu qaswah. Tak mau nak mengaji, tak mau nak semayang, tengok macam baik dah, macam bagus dah. Ada orang kata anak dia bagus, kita pergi sembang dengan Pak Long kata anak saya bagus lagu mana? Baguslah mengaji, pandai, kerja bagus, baik. Baik lagu mana? Cuma dia tak nak semayang. Baiklah. Tak baiklah macam tu, tak nak semayang. Hati kerah. Walaupun luaran dia nampak macam baik, cakap baik kan, tapi tak semayang. Ni orang hati yang kerah. Kerah nak menerima hidayah. Kerah lebih daripada batu. Sedangkan Allah Ta'ala kata, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Sedangkan batu pun ada air yang boleh keluar daripada batu, yang boleh terpancar keluar. Yatafajjaru minhul anhar. Batu yang kerah tu pun, yang kita kata kerah tu, boleh keluar air. Tapi hati manusia, yang kata hati rohaniyah, hati kena faham dua. Satu hati jismaniyun, qalbun jismaniyun. Qalbun jismaniyun dengan qalbun rohaniyun, dia tak boleh berpisah, dia duduk sekali. Kita tak boleh tak luak. Hati duduk luak, yang spiritual dia, rohani dia duduk luak, tak boleh. Dia kena sekali. Sebab tu hati ada dua. Hati ni satu hati yang duduk dalam badan kita tu, seketui daging tu, seketui daging tu. Kita belah nampak tu. Tu kita kata hati qalbun jismaniyun. Hati fizikal. Hati fizikal tu. Hak tu siapa nak berubat lah tu? Hak tu doktor perubatan. Kalau kita sakit hati tu, yang nak kena bedah tu, yang seketui daging tu, qalbun jismaniyun, hati fizikal tu, hak tu kita kena cari doktor berubat. Tu bidang dia. Kena tengok sakit tak mana nak kena makan ubat apa. Hak satu lagi nama dia qalbun rohaniyun, hati rohani, hati spiritual, hati dalaman tu. Itulah yang ada yang menghimpunkan perasaan manusia. Yang di situlah dihimpunkan takwa, dihimpunkan iman, dihimpunkan ma'rifah, dihimpunkan tawakal, dihimpunkan ikhlas, dihimpunkan tawakal kepada Allah, sabar. Tu hati tu. Hati rohaniyun. Dua benda tu. Macam pendengaran lah. Pendengaran kita duduk kat mana? Duduk kat telinga. Dia tak boleh berpisah. Jisim dengan arak. Jisim dengan arak tu, sifat dengan jisim dengan badan dia tak boleh berpisah. Begitu juga dengan hati, dia duduk sekali. Macam pendengaran duduk kat telinga, tak boleh pendengaran tak kat luar, telinga duduk sini, dia duduk sekali. Pergi mana kita pergi, dia duduk sekali. Penglihatan kita duduk kat mata, hidu kita duduk kat hidung. Macam itulah juga hati. Ada di sana rohaniyun, qalbun rohaniyah. Yang tu yang kita nak posih tu. Bukan kita nak posih hati ni. Nak posih dengan apa? Dengan majlis ilmu. Nak posih dia dengan baca Quran, dengan berdoa, dengan berzikir kepada Allah Ta'ala, dengan berpuasa, dengan semayang. Nak posih hati dengan hak tu. Yang kata riyadah as-salihin, riyadah orang-orang salihah tu. Riyadah orang-orang salih ni untuk apa? Untuk membersihkan hati ni, untuk menyucikan hati. Kalau kita tak cuci hati, kita akan menyebabkan hati kita akan gelap, akan ada di sana sifat-sifat mazmumah, dan diisi dengan sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat takabur, sifat-sifat riya, sifat ujub, sum'ah, sifat hubbud dunya, cintakan dunia, hubbul mal, cintakan harta benda. Ni yang duduk dalam hati kita. Maka yang duduk dalam hati kita, sifat-sifat yang buruk, yang tercela ni, yang kita nak bersihkan hati kita dengan kita mengaji.
Maka di sana ada satu ilmu yang khusus. Ilmu yang disebut sebagai ilmu untuk menyucikan hati. Ada yang disebut sebagai ilmu tazkiyatun nafs. Juga dipanggil ilmu tasawuf. Juga dipanggil sebagai ilmu akhlak adab. Ataupun as-suluk. Ilmu as-suluk. Ini ilmu-ilmu untuk menyucikan hati kita. Apa pun nama dia, yang penting tujuan ilmu itu ialah untuk menyucikan hati kita. Inilah yang dikatakan sebagai ilmu tasawuf ataupun ilmu tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, untuk membersihkan hati, untuk menyempurnakan hati kita dan untuk mengeluarkan hati kita daripada sifat-sifat yang tercela. Kerana dalam hati itu sepatutnya dihimpunkan sifat-sifat mahmudah seperti taqwa, iman, ma'rifah, seperti ikhlas, tawakal. Maka hati yang elok itu, tempat berimpun sifat-sifat mahmudah itu tidak boleh bercampur baur dengan sifat-sifat yang tercela. Maka sebab itu kita kena bersih dulu hati sebelum kita nak masuk sifat-sifat yang mahmudah. Kita bersih, buang dulu sifat-sifat yang tercela tu. Maka sebab itu dalam satu kitab yang kita sebut kitab penawar bagi hati, antara kitab yang cukup cantik untuk kita belajar, untuk kita menyucikan hati kita. Ni kitab ni saya nak sebut sikit lah. Pengarang dia Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullah ta'ala ni. Secara ringkas, sebab kita tak ada kitab lagi. Dia ni, nama dia Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullah ta'ala, Al-Indonesi, yang mana dia telah lahir pada tahun 1910 Masihi. Lama dah, no? Kat 100 tahun. 100 tahun kalau dia ada lagi. Dan dia telah meninggal pada tahun 1965, lebih kurang 50 tahun yang lalu. Dan dia karang banyak kitab terkenal, kitab-kitab dia. Antara kitab yang terkenal, Penawar Bagi Hati, Perisai Bagi Sekalian Mukallaf, Anak Kunci Syurga, dan banyak lagi. Lebih daripada 10 kitab yang dia karang. Orang Melayu kita, orang yang Melayu yang menjadi seorang tok guru besar, orang alim di Mekah, sehingga wafat di Mekah. Asal Indonesia, mai belajar di Kedah, belajar di pondok-pondok di Kedah, kemudian sampai satu tahap pergi belajar di Mekah, sehingga dia jadi tok guru di Masjidil Haram, sehingga dia mengarang kitab-kitab yang banyak dan diguna pakai di tanah air kita ni, sehingga ramai orang mengambil manfaat daripada kitab ni. Antara kitab-kitab dia Anak Kunci Syurga, Penawar Bagi Hati, antara kitab yang dia karang. Jadi isi kandungan kitab dia ni ialah ilmu tasawuf, penawar bagi hati, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan tengok kepada hati kita. Banyak mana pun amalan kita, apa saja yang kita buat di atas muka bumi ni, secantik mana pun rupa parah kita, sehebat mana pun bangsa kita ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan melihat hati-hati kita. Sama ada hati kita baik ataupun hati kita buruk. Sebab Nabi SAW kata dalam hadis yang sahih, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tak melihat kepada rupa parah kamu. Allah Ta'ala tak tengok kepada tubuh badan kamu, tetapi Allah Ta'ala tengok kepada hati-hati kamu dan amalan-amalan kamu. Allah Ta'ala tak tengok dah rupa parah kita ni, hitam ke putih ke, merah ke, kuning ke, kecil ke besar ke, bangsa apa kita, Melayu ke, Cina ke, Inggeris ke, Arab ke. Yang tu Allah Ta'ala tak tengok, dan kita pun tak boleh nak ubah dah yang tu. Sebab yang tu Allah Ta'ala sendiri yang cipta. Allah Ta'ala jadikan kita Melayu, kita tak boleh ubah dah. Allah Ta'ala kan jadikan kita lelaki, tak boleh ubah jadi perempuan. Jadi perempuan tak boleh ubah lelaki. Yang Allah Ta'ala nak tengok ni hati. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah Ta'ala nak tengok hati-hati kita dan amal-amal kita. Antara perkara yang kita kena titik beratkan
dalam amalan kita ialah ikhlas. Nak hadirkan ikhlas dalam amalan. Apa tu yang kita belajar ni? Sifat-sifat mahmudah. Pernah dengar tak taubat, al-khauf, zuhud, sabar, syukur, ikhlas, khusyuk, tawakal, hubbullah war rasul, redha, zikral maut. Akhir sekali zikral maut tu. Ingat kepada mati tu. Ni sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji yang kita nak kena belajar. Mai daripada mana? Sudah tentulah mai daripada Al-Quran dan hadis. Ni sifat-sifat yang kita nak pupuk, yang kita nak hiaskan dalam jiwa kita ni. Taubat pertama. Ni saya sebut dalam yang isi kandungan yang dalam kitab ni lah. Taubat, khauf, takut kepada Allah, khasyah. Kita nak jadikan diri kita ni takut, khasyah. Zuhud, apa yang diartikan sebagai zuhud? Apa yang diartikan sabar tu apa dia? Sabar. Apa yang diartikan syukur, ikhlas, khusyuk, tawakal, hubbullah war rasul, redha, zikral maut. Ni semua ni sifat-sifat yang disebut di dalam Al-Quran, disebut dalam hadis. Jadi kita nak main mana ni sifat-sifat ni, nak bubuh dalam hati kita, nak main mana? Tak ada cara lain lah dengan mengaji. Cara dia dengan mengaji. Nak bubuh sifat-sifat yang terpuji ni dan kita nak buang sifat-sifat yang tercela. Antara sifat yang tercela yang kita kena buang daripada diri kita, nak membersihkan hati kita, antaranya ialah yang banyak duk jadi dekat manusia. Banyak penyakit hati kita ni, no. Banyak penyakit hati. Penyakit rohani tu, penyakit rohani tu. Macam kita penyakit fizikal lah. Penyakit fizikal ni macam-macam lah. Kencing manis, darah tinggi, gout, kan, kanser, buah pinggang, barah, tu penyakit tulang belakang, tu penyakit-penyakit fizikal. Penyakit-penyakit fizikal ni nak berubat kat siapa? Berubat doktor perubatan, pergi cari ubat, kena makan ubat. Hak penyakit-penyakit hati ni nak kena mengaji macam ni, baru kita dapat berubat dia. Banyak penyakit-penyakit hati ni. Tapi yang disenaraikan dalam kitab ni, tuan kitab ni disenaraikan penyakit-penyakit yang utama, yang banyak manusia buat, yang banyak manusia terjebak dan terkena penyakit-penyakit ni. Seperti penyakit apa? Penyakit banyak makan, syarrahut ta'am ataupun kathratut ta'am, banyak makan. Ni penyakit banyak makan. Dia akan menyebabkan hati kita akan hitam. Apatah lagi kalau benda bercampur-campur dengan yang haram. Benda makan ni kalau sikit campur dengan benda halal, benda haram campur dengan benda halal. Halal tu banyak, haram tu sikit, dia jadi haram, dia tak jadi halal. Walaupun benda haram tu sikit. Itu antara penyakit. Kemudian kathratul kalam. Ni penyakit kita nak ubat. Banyak bercakap, banyak berkata-kata. Bila banyak berkata-kata, maka banyak salah. Bila banyak salah, maka banyak dosa. Bila banyak dosa, maka neraka lah tempat dia. Cakap banyak ni tak ada faedah apa. Duduk kat kedai kopi, duduk sembang benda-benda yang sia-sia. Sembang pasal kerja, sembang pasal harta benda, sembang pasal anak pinak, sembang pasal benda sia-sia. Tak ada sembang pasal agama Allah Ta'ala. Sebab kawan pun kawan dengan orang yang tak baik. Dan bercakap benda yang tak baik. Bila bercakap banyak ni, apatah lagi bercakap benda yang tak baik banyak, dia akan menyebabkan hati kita kerah. Sebab bila bercakap banyak, salah pun banyak. Baca Quran pun salah banyak, tambah bercakap mohong ni lagi banyak salah. Kita duk baca Quran semuka sebari-sebari pun salah tak sangka-sangka. Tambah kita duk bercakap ni, tu kita cakap kalam Allah. Apatah lagi kita bercakap dengan benda-benda yang tak ada faedah. Kemudian ghadab, banyak marah. Marah juga antara sifat yang tercela. Kemudian yang keempat, dengki, hasad. Ni banyak orang duk buat. Kemudian yang kelima, sifat bakhil dan hubbul mal. Bakhil dan cintakan harta benda.
Kemudian yang keenam, kasih akan kemegahan. Kemudian yang ketujuh, kasih akan dunia, hubbud dunia. Kemudian yang ke-8, membesarkan diri, takabur, membesarkan diri. Dan yang ke-9, ujub. Dan ke-10, riak. Ini penyakit-penyakit yang utama, penyakit-penyakit yang utama yang duduk biasa kebanyakan ada dalam hati kita. Banyak lagi tak? Banyak lagi. Penyakit hati ni banyak. Tu antara yang dibahaskan dalam kitab kita ni. Kitab ini ringkas kecil saja. Sebab tu saya nak buat pengenalan lah berkenaan dengan apa isi kandungan sebelum kita mula betul-betul mengaji. Buka betul-betul tu kitab tu. Tu antara isi kandungan. Isi kandungan kitab ni dia membahaskan berkenaan dengan sifat-sifat mahmudah dan sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Sifat mahmudah, sifat yang terpuji, dan sifat mazmumah, sifat yang tercela. Ini yang dimaksudkan dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni ilmu apa? Ilmu tazkiyatun nafs ni ilmu apa? Ilmu nak menyucikan hati kita daripada sifat-sifat yang tercela, nak buang sifat tercela yang saya sebut tadi ni, dan juga nak menghiasi, nak bawa masuk dalam diri kita, dalam hati kita, sifat-sifat yang terpuji. Itu yang dimaksud dengan ilmu tasawuf. Jadi jalan dia cara mana nak ambil? Cara dia dengan mengaji. Kita duduk saja-saja tak boleh, tak dapat. Sebab ilmu ni dia mai daripada Al-Quran dan hadis. Dia mai daripada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Nak dapatkan ikhlas, nak kena buat lagu mana? Nak kena belajar. Cara mana nak dapatkan ikhlas? Cara mana nak dapatkan khusyuk? Nak kena main mengaji. Contohnya kita nak semayang. Semayang, apa tanda-tanda seorang itu khusyuk? Khusyuk ni macam mana? Ulama kata antara tanda khusyuk ni semayang di awal waktu. Contohnya semayang di awal waktu, tanda tu orang tu khusyuk. Semayang khusyuk ni tak tahu lagu mana, kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu orang tu khusyuk tak khusyuk. Tapi ada tanda dia. Tanda dia ada. Yang ni yang dikatakan tasawuf. Semayang tu syariat. Semayang rukun, rukun, syarat, kemudian batal, sah, semua tu, yang tu dikatakan syariat ataupun fiqh, dinamakan fiqh, diistilahkan sebagai syariat. Tapi semayang tak cukup yang tu. Kita semayang saja tapi tak ada ikhlas. Ikhlas ni tasawuf. Ikhlas ni satu bab yang lain. Nak main ikhlas, dia ada satu bab yang lain. Nak main khusyuk, satu bab yang lain. Semayang tak khusyuk, semayang tak ikhlas. Maknanya apa? Semayang tak sempurna. Nak main khusyuk, nak main ikhlas, nak main sabar, kena belajar. Wasta'inu bil sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ni yang ada ilmu tasawuf dalam tu. Wasta'inu bil sabri was salah. Minta tolong daripada Allah Ta'ala dengan sabar dan salat. Sabar tu tasawuf. Nak semayang, kena sabar. Kalau tak sabar ni tak semayang dah. Ramai mana orang yang tak semayang sebab dia tak ada sabar. Sabar dalam menunaikan perintah Allah, titah perintah Allah Ta'ala. Sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sabar, tasawuf. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan solat itu berat. Bayang ni, berat. Illa 'alal khashi'in. Melainkan ke atas orang-orang yang khusyuk. Orang khusyuk tadi ni. Lepas tu tak cukup semayang. Tak cukup kita tahu semayang ni syarat sah semayang. Semayang ni rukun-rukun dia. Lagu mana? 13 rukun ke? Batai apa? Kita banyak tahu yang tu. Batai semayang, sah semayang, waktu semayang. Yang tu semua fiqh ataupun syariat. Tapi tak cukup sekadar itu. Yang khusyuk, yang sabar, nak main kat mana? Main melalui ilmu tasawuf. Yang Quran kata wasta'inu bil sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang Quran kata wa qumu lillahi qanitin wa qumu lillahi qanitin hafizu 'alas salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah semayang kamu, jagalah semayang kamu dan semayang wusta, semayang asar kamu. Wa qumu lillahi qanitin, dan hendaklah kamu semayang dengan penuh sungguh-sungguh.
qanitin, khusyuk. Itu makna qanitin, khusyuk, bersungguh-sungguh. Itu makna qanitin. Yang itulah yang dimaksudkan dengan tasawuf. Antara tanda orang yang khusyuk yang boleh kita tengok secara zahir, orang yang khusyuk antara tanda-tandanya ialah dia semayang awal. Semayang orang perempuan tak semayang di masjid pun dia semayang di rumah, semayang awal waktu. Itu antara tanda dia ni orang yang khusyuk semayang. Sebab orang yang semayang dalam keadaan awal waktu ni dia rasa ringan sangat semayang. Quran kata ringan semayang. Orang yang jejak kaki di masjid, orang lelaki semayang masjid. Bacaan solat dia betul. Kalau bacaan solat pun tak betul, baca Fatihah pun tak betul, nak khusyuk mai kot mana kan? Baca pun tak betul. Orang perempuan mayang di rumah awal waktu, mayang rasa ringan. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Hendaklah kamu minta tolong dengan Allah Taala dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya semayang itu berat. Lakabiratun, semayang ni berat. Lepas tu ramai tak semayang. Orang tak semayang ramai. Orang jahil ramai. Orang buat maksiat ramai akhir zaman yang kita sebut di awal. Sebab tu saya buka dengan hadis tadi ni. Hadis yang tadi ni. Ramai orang tak tahu. Tak dapat beza antara ilmu ni dengan ilmu ni. Tak dapat beza antara soal yang kita sebut tadi, soal tasawuf dan juga syariat fiqh tadi ni. Benda yang berbeza. Tetapi kena duduk sekali. Dia tak boleh berpisah. Semayang dia kena duduk sekali. Dalam satu semayang, dalam satu ibadat, kena ada akidah, kena ada syariat, kena ada tasawuf. Sekali duduk dalam semayang. Dalam semayang kena ada akidah yang sahih. Apa makna akidah yang sahih? Semayang semata-mata kerana Allah tauhid ibadah. Tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah. Bila semayang dalam satu ibadat, semayang ke, puasa ke, zakat ke, haji ke, korban ke, sembelih ke, zikir ke, baca Quran ke, apa saja ibadat, dalam satu ibadat tak boleh berpisah. Tiga ilmu ni, tiga asas ni. Dalam semayang kena ada akidah. Kalau mayang tak ada akidah, mayang tak sah. Mayang tak diterima. Mayang tu zahirnya nampak sah, tapi Allah Ta'ala tak terima. Mayang tak ikhlas. Mayang dalam keadaan syirik tak ikhlas. Mayang tak ada akidah yang sahih. Semayang kena tahu syariat, kena tahu hukum hakam fiqh, kena tahu mayang lohok kena 4 rakaat, tak boleh mayang lohok. Mayang ikhlas dah. Oh, mayang ikhlas, tak sanggup ikhlas dah, tapi mayang lohok 3 rakaat, tak ada ilmu fiqh tak ada. Dan kena ikhlas, kena khusyuk, kena sabar. Bila dalam semayang kena ikhlas, kena khusyuk, kena sabar. Yang ni apa yang disebut dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Itu tujuan dia kita belajar ilmu tasawuf ni. Kita nak menyempurnakan amal ibadat kita melalui ilmu tasawuf, yang mana ilmu tasawuf ini diajar sendiri oleh Al-Quran dan hadis, cuma dibahagi-bahagikan oleh ulama supaya kita dapat faham satu-satu, supaya kita dapat faham. Dengan sebab itu ilmu ini sangat pentinglah untuk kita menyempurnakan amal ibadat kita, kerana ia tidak boleh dipisahkan daripada kehidupan kita, kerana setiap kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadat kepadanya, dan kita kena menyempurnakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tujuan hidup kita di atas muka bumi Allah Taala ini. Jadi mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita dan sedikit banyak kita dapat ilmu yang bermanfaat pada pagi ini, dan kita dapat kenal. Bagi orang yang tak kenal lagi apa itu yang dimaksudkan dengan ilmu tasawuf, kita dapat kenal dan kita tahu dah apa yang kita akan baca dan apa akan kita belajar dan kita kenal dalam yang dikatakan pengajian ilmu tasawuf itu. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati dan berkati kita semua. Saya ingat masa dah cukup. Terima kasih banyak, dan terima kasih pihak madrasah kerana sudi menjemput saya untuk sama-sama kita kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati dan berkati semua. Terima kasih banyak tuan-tuan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.